Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu aja cerita tapi pengalamannya cukup pelik dan luar biasa dan memberi pengajaran kepada semua suami-suami yang ada dalam dunia ini supaya menjaga isteri dengan lebih baik. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Dan Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita ini Abang dapatkan melalui email dihantar oleh seorang budak perempuan yang bernama Azi, dan sekarang ni Azi berumur 33 tahun dan kisah ini berlaku pada tahun 2013 pada waktu tu Azi masih lagi muda. Sebenarnya bukanlah pada 2013, itu adalah permulaannya dan cerita ni bersambung sehingga tahun 2017. Punyalah panjang cerita ni dan kesannya sampai ke beberapa tahun barulah dia dapat menyelesaikan kes ni. Ceritanya macam ni. Pada tahun 2013, Aziz berjumpa dengan seorang lelaki. Kita namakan dia sebagai Hadi lah. Hadi, dia berjumpa dengan Hadi dekat satu stesen bas. Sebenarnya pada waktu tu, 2013, Aziz belajar dekat satu universiti dekat Kuala Lumpur. Dan dia selalu balik kampung. Setiap 2 minggu sekali dia pasti balik kampung dan kampung dia terletak dekat Johor. Dan Hadi, lelaki yang dia kenal ni bekerja sebagai seorang penjual tiket. Dengan kata lain, setiap kali dia nak balik kampung, dia mesti beli tiket dengan Hadi. Dan pada waktu tu, kalau nak beli tiket, mestilah sertakan nombor telefon dan juga nombor kad pengenalan untuk memastikan tiket yang dibeli adalah pada orang yang betul. Jadi dengan kata lain, Hadi memang tahu nombor telefon Aziz. Melalui nombor telefon itu, setiap kali Aziz datang nak beli tiket, Hadi akan bertegur sapa. Kalaupun mereka semua tak berjumpa, ada masanya Hadi akan telefon Aziz dengan alasan bertanya khabar dan juga rindu. Disebabkan selalu bertelefon-telefon dan ber-SMS-SMS dan hubungan mereka semakin rapat. Dan pada tahun 2014, akhirnya direstui oleh dua-dua ahli keluarga. Aziz berkahwin dengan Hadi. Aziz sangat gembira sebab dia kata inilah suami lelaki yang dia cari-cari. Seorang yang bertanggungjawab dan sangat menyayangi isteri. Memang Allah nak bagi rezeki awal pada mereka berdua. Kerana pada tahun yang sama, Aziz pun mengandung. Dengan kata lain, Aziz ni sebenarnya bunting pelamin. Alhamdulillah, dia kata dia syukur sangat-sangat. Dengan kehadiran anak yang ada dekat dalam perut dia ni pada waktu tu, dia rasa kebahagiaan memang milik dia. Dan dia sangat bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Sepanjang Aziz mengandung anak dia, selalu suami dia yang membantu dalam setiap perkara. Walaupun pada waktu tu Aziz tak bekerja, yang bekerja hanya Hadi seorang. Tapi setiap kali Hadi balik kerja, dia akan tolong Aziz basuh pinggan, cuci baju dan mengemas rumah. Yang penting, kata Hadi, Aziz menjaga kandungan tu seelok-eloknya sebab itu adalah hasil buah tangan pula dah. Hasil air tangan, tak sedap. Ialah anak-anak terus tak jadi serius dah. Jadi itu adalah hasil bunga-bunga perkahwinan mereka berdua. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang sangat mengembirakan mereka berdua. Dan pada tahun 2015, akhirnya Aziz pun dimasukkan ke hospital untuk bersalin. Dekat hospital tu dia berkenalan dengan ramai orang dan dia ditempatkan dekat dalam wad bersalin. Tapi abang minta maaf sangat-sangat, abang tak boleh nak tahu hospital mana yang diceritakan untuk kisah kali ini. Jadi duduklah dia dekat situ sementara menunggu bukaan-bukaan untuk bersalin.
Jadi bila sampai masanya, akhirnya Aziz pun bersalin dengan selamatnya dan melahirkan seorang anak lelaki yang sihat dan comel. Cumanya yang ada masalah sikit lah. Ni sebenarnya semua orang ada masalah ni bila anak bersalin. Iaitu pada waktu tu Aziz dan anaknya terpaksa ditahan lebih masa dekat ward hospital sebab anaknya penyakit kulit. Penyakit kuning. Apa penyakit kulit? Dia terkena penyakit kuning dan keadaan anak dia punya kuning tu boleh katakan tinggi juga, dan jadi memang kebiasaan kalau anak tu punya penyakit kuning yang teruk, dia perlu ditahan di ward di hospital. Ibu pun turut ditahan sama kerana ibu akan membantu memulihkan anak menggunakan air susu badan. Itu abang tahu jugalah sebab ramai adik perempuan. Jadi dengan kata lain, waktu tu Aziz bila dengar terpaksa tinggal dekat hospital, dia tak berapa nak seronok sangat pada awalnya. Tapi Alhamdulillah, dia ditempatkan dalam satu ward yang penuh dengan kakak-kakak, yang mana kakak-kakak ni semua bersalin. Memanglah ward bersalin kan. Jadi memang tak adalah orang lain kat situ. Masing-masing kalau ada masa, dia orang berkumpul-kumpul, bercerita tentang baby dan juga tentang sesuatu yang berkaitan dengan cara membesarkan anak. Pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Aziz tinggal dekat situ. Memang tak jadi masalah apa-apa. Dia kata, okey, semuanya seronok. Cumanya pada hari keempat, ini dah mula tak seronoknya. Bila hari keempat, pada waktu tu semua kakak-kakak yang ada dekat dalam ward Aziz, semuanya dah discharge. Aziz terpaksa tinggal lebih masa dekat situ sebab kuning anak dia masih lagi belum turun. Jadi tinggallah dia seorang-seorang dekat ward tu. Kiri, kanan, depan semua katilnya dah kosong. Jadi dengan kata lain cukup menakutkan bila sampai waktu malam. Bila malam keempat, tengah-tengah Aziz tidur, tiba-tiba dia dengar ada orang menangis dekat salah satu katil dekat depan dia. Dan suara orang menangis tu adalah bukan suara budak, tapi suara orang tua. Macam suara seorang nenek-nenek yang tengah menangis. Pada waktu tu Aziz tengok jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dia tahu yang menangis tu bukanlah orang, tapi sesuatu yang dia tak pasti datang daripada mana. Sebab dia tahu semua katil yang ada dekat situ dah tak ada orang. Kakak-kakak tu semua dah discharge. Siapa pula yang menangis tengah malam? Jadi Aziz buat bodoh dan dia pun tidur. Yang penting dia kata dia mesti sentiasa berada di samping anak dia supaya anak dia tak diganggu. Jadi bila besok paginya, okey, tak ada masalah, dan Aziz pun bertanyalah dengan nurse-nurse yang bertugas, malam tadi ada tak orang masuk dalam ward dia? Mungkin ada pesakit baru ke, ada apa ke kan? Diletakkan secara sementara ke? Jadi selepas dia bertanya dengan semua nurse-nurse yang bertugas pada malam tu, tak ada satu pun nurse yang bagi tahu ada pesakit baru masuk. Jadi Aziz pun berterus teranglah dengan nurse-nurse tu, ada tak dengar malam tadi orang menangis dekat dalam ward saya? Nurse-nurse tu semua cakap, tak, kita orang tak dengar. Kita orang rasa aman je dekat dalam ni. Mungkin awak terlalu penat dan awak berhalusinasi, buat terbayang-terbayang sesuatu. Jadi Aziz tahu apa yang dia dengar. Dia bukan pekak, dia kata. Dan dia bukanlah orang yang terlalu takut sangat. Tapi dia tahu benda tu daripada alam sebelah. Malam kelima, pada waktu tu Aziz dah bersedia. Kalau apa-apa terjadi, dia perlu duduk di sebelah anak dia. Dan kalau keadaan semakin teruk, dia akan panggil nurse supaya nurse tu teman dia tidur. Tapi waktu tu tepat pukul 2 pagi, tiba-tiba Aziz terdengar orang perempuan gelak ketawa dekat kawasan katil-katil depan katil dia. Dia bangun dan tengok tak ada satu orang pun depan katil dia. Semua katil-katil tu kosong. Tapi dalam keadaan yang samar-samar cahaya, dia masih lagi boleh dengar suara orang-orang perempuan tergelak-gelak di atas katil-katil wad bersalin. Pada waktu tu Aziz dah mula rasa takut. Dia dah mula terfikirkan sesuatu yang tak sepatutnya. Dia pernah dengar orang cakap kalau orang bersalin ni, kalau dalam alam manusia, dia adalah dianggap belum bersih sebab ada darah nifas. Abang pun tak pasti, nanti betulkan. Tapi kalau dekat alam sebelah, orang-orang yang baru bersalin ni dianggap orang-orang wangi sebab melahirkan satu jiwa yang masih lagi suci.
Sebab itu dia yang dianggap adalah makhluk yang wangi oleh orang alam sebelah. Jadi bila dengar ada perempuan gelak-gelak ketawa, dia seolah-olah macam seronok menyambut kedatangan bayi Aziz. Aziz pada waktu tu dia peluk anak dia. Walaupun dia tak boleh naik ke atas katil yang sama, tapi dia peluk anak dia. Dia rasa dia kena melindungi anak dia daripada apa-apa buruk yang berlaku. Dan gelak ketawa tu terus berlanjutan sehingga 1 jam lamanya. Daripada pukul 2 pagi sampai pukul 3 pagi, orang tergelak-gelak. Kalau kita yang bersalin, Kak Abang tak bersalin lah. Kalau isteri-isteri, wanita-wanita bersalin dengan macam tu, tolonglah baca apa yang patut untuk mengelakkan daripada perkara buruk. Tapi pada waktu tu Aziz tak teringat nak baca apa pun. Yang penting dia kata dia mau berdoa supaya suara tu cepat pergi daripada katil dia. Bila besok paginya suami dia datang melawat, pada waktu ni dia dah rasa pelik dengan suami dia. Kenapa suami dia macam agak liar-liar sikit daripada gerak mata dan perbuatan. Isteri mana yang tak kenal suami? Mesti kenal. Tercuit sikit dah tahu dah suami dia perangai macam mana. Dia pelik kenapa suami dia macam dah liar-liar, macam mata ni dah melilau-lilau. Tapi tak apalah, dia anggap mungkin suami dia penat bekerja. Jadi dia pun berceritalah dekat suami dia. 2 malam berturut-turut dia diganggu. Dan dia kata dia nak balik lah, dia tak nak duduk kat sini. Waktu tu suami dia terus marah. Dia kata, kau tahu tak anak tu masih lagi kuning. Kau suka-suka hati nak balik. Apa yang kau dengar dan yang kau nampak tu semuanya halusinasi. Engkau rasa berangan-berangan. Itu sebenarnya kau jadikan alasan untuk kau balik cepat. Jangan harap kau duduk dekat hospital ni sampai kau baik. Waktu tu Aziz kena tengking dengan suami dia. Dia rasa macam hatinya kena siat. Tak apalah, dia kata. Mungkin suami dia tak faham apa yang dia alami. Yang dia alami bukanlah halusinasi. Tapi sebenarnya memang betul-betul berlaku. Dia dengar betul-betul. Tapi tak apa, dia pendam je dalam hati. Malam ke-6. Pada waktu ni adalah waktu paling kemuncak Aziz kena. Sebab besoknya dia discharge. Malam tu, tengah-tengah dia tidur. Tiba-tiba, ini kena bayangkan dekat ward tu masih lagi kosong. Ada lebih kurang 10 katil dalam ward tu. Dan hanya dia sahaja yang, katil dia je yang ada orang. Maksudnya katil dia dengan anak dia. Lain-lain punya katil semua kosong, tak ada orang. Pada waktu pukul 2 pagi, waktu tu dia tengah tidur dengan anak dia. Tiba-tiba dia terjaga. Sebabnya ada orang main langsir. Sebab setiap katil dekat wad tu hanya dipisahkan dengan langsir. Dan tiba-tiba dia dengar ada orang tarik langsir, tolak langsir. Bunyi langsir tu kan agak mengganggu. Kalau kita duduk kat hospital, nurse tarik langsir pun kita boleh terjaga. Macam tu juga dengan Aziz. Jadi pada waktu tu bila langsir tu ditarik, dia tolak. Dan pada waktu yang sama anak dia menangis macam nak pingsan. Anak dia menjurit-jurit sampai kan dia kata dia tak tahu nak buat apa. Dia dah peluk, dia dah suapkan susu, dia dah hagah-hagah, semua tak jalan. Anak dia menangis kuek macam tu menangis. Sampai kan terpaksa dia panggil nurse. Bila dia panggil nurse, barulah langsir-langsir yang tadi tu bergerak-gerak dah tak bergerak lagi. Dia lebih takut dengan anak dia yang menangis berbanding langsir. Tapi dia tahu langsir tu sebenarnya adalah punca kenapa anak dia menangis. Bila nurse datang, nurse tengokkan keadaan anak dia, nurse tu bagi tahu sebenarnya anak dia mungkin masuk angin. Biasalah. Itu je alasan yang sebaiknya lah kan. Jadi puaslah dia pujuk-pujuk, akhirnya anak dia senyap. Dia pun sambung tidur balik. Tengah-tengah dia tidur tu dia dengar bunyi langsir lagi bergerak-gerak. Pada waktu ni Aziz dah cerdik. Dia tutup katil dia dengan langsir. Dengan kata lain, dia tak nampak katil depan punya langsir yang bergerak-gerak. Yang tadi dia nampak tau. Dia nampak langsir tu ditarik, ditolak. Kali ni dia memang tutup katil dia dengan langsir. Dia tak nak tengok apa-apa yang berlaku dekat katil sebelah. Engkau nak main langsir ke, kau nak tolak langsir, kau punya pasal. Yang penting aku tidur. Tapi waktu dia cuba untuk tidur, bunyi langsir tu lagi galak bunyi dia. Tarikkan dengan tolakkan dia bunyi cukup menyaring. Waktu tu Aziz memang dah tak boleh tidur. Anak dia menangis pada waktu tu. Sambung menangis balik. Dah tak tahu nak buat macam mana. Dalam keadaan yang memang betul-betul tegang. Tiba-tiba langsir katil Aziz diselak. Dan depan Aziz ada seorang nenek tua.
Waktu tu Aziz punyalah terkejut. Satu badan dia tiba-tiba rasa berpeluh yang teramat sangat. Boleh rasa satu badan dia basah. Nenek tua dekat depan dia agak bongkok. Dan bongkok dia lebih kurang bongkok 3. Waktu tu Aziz pandang nenek tu. Dia tak nampak muka nenek tu. Sebab nenek tu muka dia ditundukkan ke bawah. Cuma yang dia perasan, nenek tu tak pakai baju hospital. Dia hanya pakai baju kurung kedah dan juga kain batik lusuh. Kaki dia pula dia tak perasan sama ada pakai slipper atau pakai kasut. Tapi dia tahu nenek yang tercegat dekat depan dia ni adalah bukan sembarang nenek. Tiba-tiba nenek tu tanya, "Cu, katil nenek dekat mana?" Pada waktu tu Aziz meremang satu bulu roma dia, meremang satu badan. Dan dia terus jawab, "Nek, saya tak tahu katil nenek. Mungkin katil nenek ada kat tempat lain." Waktu tu nenek tu gelak. Dia tergelak lah. Kalau abang gelak tak seram lah. Waktu tu nenek tu tergelak, tersenyum-senyum, dia kata. Dan nenek tu tutup langsir semula dan pergi. Pada waktu tu Aziz rasa kecut perut. Dia dokong anak dia, dia pergi dekat kaunter, dia tanya, "Nampak tak nenek yang datang tadi?" Tapi nurse-nurse yang kat kaunter semua tak nampak, kata tak nampak. Jadi nurse tu tanya, adakah nenek tu adalah pesakit? Tapi Aziz beritahu nenek tu pakai baju biasa. Dengan kata lain, nenek tu bukanlah pesakit dekat hospital tu. Dan yang paling pelik sekali, itu adalah ward bersalin. Dengan kata lain, yang duduk ward tu adalah orang-orang yang tengah menunggu masuk untuk bersalin ataupun yang sudah bersalin. Tapi takkanlah nenek tu bersalin. Peliklah kan? Dengan kata lain, itu bukan nenek biasa. Nenek luar biasa. Esok paginya, Alhamdulillah, Aziz discharge daripada ward. Anak dia punya kuning dah cukup turun, dah cukup cantik. Dia pun balik ke rumah. Suami dia jemput. Sampai dekat rumah, dia buat keputusan untuk pergi rumah mak ayah dia. Dia nak berpantang dekat sana. Suami dia tak banyak cakap dan tak perangai pelik. Tak beralasan ke, tak menghalang-halang ke. Jadi dia teruslah hantar Aziz rumah mak bapak Aziz. Sampai dekat rumah mak bapak Aziz, Aziz pada waktu tu dia dah rasa sedih. Dia dah mula rasa terganggu, dia punya emosi rasa terganggu. Dia rasa seolah-olah suami dia tak sayang dia. Jadi dia banyak habiskan masa menangis. Dan kalau anak dia menangis, dia cubit anak dia. Entahlah, dia kata dalam otak dia, "Engkau punya pasal lah suami aku tak sayang aku." Dia kata walau ikut kita punya pemikiran logik akal, kita takkan boleh fikir macam tu selain daripada kita diganggu dengan sesuatu. Siangnya, selepas daripada dia sampai rumah mak dia panggil seorang bidan untuk mengurut lah. Biasalah orang bersalin kan. Bila bidan tu datang pagi tu, masuk je dekat dalam rumah. Bila bidan tu nampak Aziz, bidan tu tak berani nak dekat. Dia tercegat lebih kurang 10 meter daripada Aziz. Dia berdiri sambil dia baca sesuatu. Mulutnya kumat kamit. Lepas tu dia sembuh kiri, sembuh kanan. Lepas tu barulah dia berani datang dekat dengan Aziz dan dia berurut. Dan pada waktu dia berurut tu, dia tanya Aziz, "Ada tak berlaku sesuatu dekat hospital? Macam nenek tua ke?" Jadi Aziz beritahu, "Betul makcik, dekat hospital dia ceritalah apa yang berlaku sewaktu dia dekat hospital." Makcik bidan tu mengucap panjang. Sebab dia kata, sebenarnya tadi masa makcik datang tadi, makcik nak mengurut, tiba-tiba makcik nampak ada seorang nenek tua dekat tepi kau, dia kata. Waktu tu Aziz bila dengar apa yang makcik tu cakap, dia punya perasaan tak tahu nak cakap, terlalu takut yang teramat sangat. Dia tak suka dengan perasaan macam tu. Tapi Alhamdulillah, makcik bidan tu berjanji untuk tolong Aziz. Dia akan tolong sedaya upaya untuk putuskan, untuk halau benda tu supaya tidak mendekati Aziz. Sebab dia tahu, makcik tu beritahu, Aziz ni badannya wangi. Jadi ramai daripada alam sebelah tu yang berebut-rebut nak dengan Aziz. Setiap hari bidan tu datang, tujuannya untuk berurut dan juga untuk buat ruqyah ke atas Aziz, supaya Aziz dapat diputuskan daripada makhluk yang ikut dia tu, yang berbentuk macam nenek tu. Tiap-tiap hari bidan tu datang tanpa henti, tak minta bayaran, tapi dia kata dia nak tolong lillahi ta'ala, dia tak nak di kemudian hari nanti berlaku sesuatu yang buruk. Tapi selepas 5 hari berubat dengan bidan tu bagi satu keputusan, iaitu dia
tak berjaya untuk halau nenek tu daripada badan Aziz. Nenek tu masih lagi ada menempel dekat badan Aziz. Pada waktu tu Aziz dah rasa cukup ketakutan. Dia teruskan berpantang dekat rumah mak dia selama 44 hari. Tak tahu macam mana lagi ikhtiar dia nak buat. Dah macam-macam orang panggil. Tapi kesemuanya bagi pandangan mereka tidak berjaya untuk memutuskan, untuk menghalau makhluk tu pergi daripada badan Aziz. Habis saja berpantang, suami Aziz terus jemput Aziz dekat rumah mak ayah dia dan bawa Aziz ke Kuala Lumpur semula. Dia berpantang kat rumah mak dekat JB. Bila sampai dekat KL, Aziz ditinggalkan dekat rumah dia. Dan yang paling pelik sekali kata Aziz, setiap hari walaupun benda kecil tapi selalu menjadi kemarahan suami dia. Dulu suami dia tak macam tu, suami dia baik je. Dan bila suami dia dah marah-marah macam tu, dia lagilah, dia rasa tertekan dengan jaga anak kecil. Waktu tu walaupun baru habis berpantang tapi masih lagi badan sakit-sakit. Tiba-tiba suami kena marah, jadi sama-sama naik. Suami mengamuk, bini mengamuk. Dua-dua mengamuk sampaikan anak melalak-lalak bila dengar mak ayah dia mengamuk. Akibat daripada tu selalulah berlaku pertengkaran antara suami isteri ni, Aziz dan Hadi. Benda kecil boleh bertengkar. Dan disebabkan itu juga Hadi selalu tak balik rumah. Dia balik tapi baliknya pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Habis kerja dia lebih suka habiskan masa dengan kawan-kawan. Benda tu menambah rasa perasaan sakit pada diri Aziz. Dan setiap kali suami dia tak balik, dia rasa betul-betul stres. Nak jadi cerita, pada satu malam lebih kurang pukul 2 pagi. Pada waktu tu, Aziz tinggal dekat rumah dengan anak dia. Suami dia masih lagi belum balik. Tengah dia tidur dengan anak dia peluk anak dia. Tiba-tiba dia rasa badan dia macam digoncang sesuatu. Macam ada orang yang gerakkan dia, suruh dia bangun tidur. Dalam keadaan mata yang macam antara jelas dengan tak jelas. Dia ingatkan suami dia balik gegar nak makan Maggi. Waktu tu dia pun buka lah mata. Punyalah dia terkejut. Yang gerakkan dia adalah bukan suami dia, tapi nenek yang dekat hospital yang dia jumpa 2-3 hari sebelum tu. Sebulan sebelum tu. Waktu tu dia rasa macam nak meraung. Dia tengok muka nenek tu. Walaupun nenek tu mukanya tak jelas, tapi cukup menakutkan. Macam mana pula orang tua dia boleh datang dekat sini? Dan keadaan ni jadi gopoh gapah pada waktu tu. Aziz tak tahu nak buat apa. Yang dia ingat adalah dia nak tarik selimut dia tutup satu badan. Pada waktu tu dia dah menggigil-gigil dalam selimut. Walaupun dalam kepanasan, tapi satu badan dia boleh berpeluh-peluh. Tak tahu nak cakap. Dia terlalu takut pada waktu tu. Dia harap nenek tu tak apa-apakan dia dengan baby dia. Dan selang 2-3 minit lepas tu, 10 minit lah, dan suami dia pun balik. Dan Aziz terus ceritakan apa benda yang berlaku pada malam tu. Macam biasa, suami-suami macam ni dia akan bagi alasan begini. Awak tu berhalusinasi. Awak tu berangan. Kuat sangat tengok cerita hantu. Sebab itu awak mulalah terbayang yang bukan-bukan. Saya tak percaya dengan hantu. Hantu tak wujud kat dunia ni. Malam tu juga bergaduh laki bini. Aziz cuba terangkan dekat suami dia yang dia diganggu dengan makhluk yang pelik. Sejak daripada dia balik berpantang daripada rumah mak ayah dia, dia memang rasa tak selesa. Lebih-lebih lagi, dia ceritakan kat suami dia tentang bidan. Apa yang bidan tu cakap, iaitu ada seorang nenek tua yang menempel dekat badan Aziz. Puas dia bagi alasan dan bukti, tapi tetap juga suami dia menolak dengan mengatakan Aziz ni suka berangan, banyak tengok cerita hantu. Waktu tu Aziz sedih sangat. Walaupun suami dia tidur belah dia tidur dalam keadaan menangis. Kenapa susah sangat nak percaya apa yang dia cakap? Tapi macam itulah cabaran dalam perkahwinan, kan? Jadi benda tu berlalutan sampai beberapa bulan. Pada umur anak dia 8 bulan, berlaku satu kejadian yang pelik. Okey, lupa abang nak cerita. Di sepanjang dia duduk dekat rumah tu, dia selalu bergaduh dengan suami dia. Dan setiap kali dia bergaduh dengan suami dia, dia akan nampak kelibat nenek tu dekat mana-mana sudut dekat rumah tu. Kadang-kadang nampak belakang almari, sekali imbas. Kadang-kadang nampak kat dapur, tapi pun sekali imbas. Dengan kata lain, Aziz boleh cakap punca dia bergaduh, dia jadi panas baran dengan suami dia adalah mungkin ada kaitan dengan nenek yang datang tu. Mungkin nenek tu ada agenda tersendiri. Lebih kurang macam itulah, kan. Lupa abang nak bagi tahu, Aziz sebenarnya tinggal dekat satu rumah flat dekat kawasan Kuala Lumpur. Jadi dia tinggal kat tingkat berapa agak tinggi jugalah. Jadi sejak daripada tu dia banyak diganggu dengan kelibat-kelibat nenek tu.
nak jadi cerita pada satu hari, lebih kurang pukul 1 tengah hari. Suami dia tak dekat rumah, padahal pada waktu tu hari Ahad. Patutnya hari Ahad suami adalah kat rumah. Dia bukan buat 2-3 kerja pun. Buat satu kerja je. Tapi tak mana dia melepak dengan kawan-kawan dia. Pada waktu tu Aziz tengah tidur. Entahlah macam mana. Tiba-tiba anak dia menangis macam nak gila. Dia pun terjaga daripada tidur. Dia cubalah nak peluk anak dia. Pada waktu tu anak dia dah dekat-dekat umur setahun jugalah. Tapi masih lagi menyusu. Dia cuba peluk anak dia tu, tenangkan anak dia, tapi anak dia tak nak berhenti menangis. Anak dia macam seolah-olah nampak sesuatu yang Aziz tak nampak. Pada waktu tu Aziz dah tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba dia dapat bisikan daripada telinga dia, "Cempak anak tu. Buang anak tu daripada atas biar dia mati." Pada waktu tu Aziz kata, entahlah datang daripada mana kuasa yang dia dapat, tenaga yang dia dapat. Dia terus ambil anak dia, dia terus berlari ke arah koridor dengan niat dia nak cempak anak dia ke bawah. Waktu tu Tuhan nak tolong, Allah Ta'ala nak tolong. Waktu Aziz keluar ke balkoni dengan tujuan nak cempak anak dia, jiran sebelah rumah tengah sidai kain terus tegur, "Aziz, tengah buat apa tu? Nak buat apa dengan anak tu?" Pada waktu tu terus Aziz teringat semula apa sebenarnya yang berlaku. Tiba-tiba dia tahu yang sebenarnya dia dapat bisikan yang salah. Terduduk dia pada waktu tu. Terus dia menangis semau-maunya. Dia tak tahu nak buat macam mana. Dia kata dia dah jadi semakin teruk. Dia cerita dekat suami dia. Suami dia tak faham. Suami dia kata dia berhalusinasi. Tak tahu macam mana lagi nak buat. Jadi dengan kata lain, akhir sekali dia telefon mak ayah dia. Dia ceritakan dengan mak ayah dia dengan semua apa yang berlaku. Akhirnya dengan bantuan daripada kawan-kawan, dia berjumpa dengan seorang ustaz, yang mana ustaz ni memang sangat popular. Tapi tidak dinyatakanlah nama ustaz tu. Jadi ustaz ni sangat popular, banyak bantu orang dalam masalah-masalah macam ni. Aziz jumpa dengan ustaz tu dan diceritakan sejak daripada dia balik daripada hospital, hubungan dia suami isteri memang semakin teruk. Dan ustaz tu bagi satu pengakuan yang sama dengan makcik bidan, iaitu ada seorang perempuan tua yang datang yang menempel dekat badan Aziz dan dia suka nak duduk dengan Aziz. Mungkin dia menjadi punca kenapa rumah tangga Aziz menjadi panas. Sebenarnya sebelum datang pergi berubat tu, Aziz minta suami dia pun ikut sama. Tapi macam biasa suami dia bagi alasan, "Aku tak percaya dengan setan-setan ni. Yang setan tu adalah manusia." Memang betul, tapi kita ni alamnya bertindih. Jadi kadang-kadang kan orang baru bersalin, baunya wangi kan dekat alam sebelah. Jadi tak mustahil benda tu duduk mengekor bini dia kan. Tapi tetap juga laki macam ni tak nak percaya, pening abang. Jadi Aziz lah berubat seorang-seorang dengan suami dia, dengan kawan dia hantar. Jadi beberapa sesi perubatan pun dilakukan. Alhamdulillah dapat diputuskan hubungan Aziz dengan nenek tu. Tapi sewaktu proses memutuskan dengan nenek tu, semuanya dah terlambat. Suami dia dah hilang perasaan pada Aziz. Dan kes ni berakhir pada tahun 2017 bila pada waktu tu suami dia ceraikan Aziz dengan alasan dia dah tak selera dengan perempuan ni. Dia kata entahlah, Aziz pun susah nak cakap. Dia kata mungkin disebabkan makhluk alam sebelah yang menempel dekat badan dia, yang selalu menjadikan suami dia benci dengan dia. Sebab nenek tua kan, kedut-kedut. Jadi mungkin suami dia bila tengok Aziz tu macam nenek tua yang berkedut-kedut. Kita tak tahulah kan pandangan daripada alam sebelah. Mungkin juga macam tu. Tapi Aziz kata cukuplah. Dia kata dia rasa terseksa dengan perkahwinan yang dia bina sebab dia tak mendapat sokongan daripada suami sepanjang dia bersalin sampailah dia melahirkan anak. Waktu dia berpantang tu semua, tak dapat sokongan suami. Tapi habis-habis dia bercerai, suami dia kahwin lain dan dia besarkan anak dia sendiri. Dia berdua dengan anak dia. Dia kata dia belum terbuka lagi hati nak kahwin. Dia kata, dan dia membesarkan anak dia, dan itulah dia kata erti kebahagiaan yang sebenar. Jadi dia kata dia minta abang pesankan kepada semua, kepada suami-suami kat luar sana. Dia kata waktu isteri anda bersalin, isteri anda dalam keadaan yang sangat lemah dan perlu ditolong melalui fizikal dan juga mental dan perasaan, emosi. Jagalah emosi-emosi bini, sebabnya waktu itulah ada banyak gangguan-gangguan syaitan yang mengganggu. Jadi Aziz kata ini pengajaran yang baik sebenarnya untuk orang-orang yang berumah tangga.
Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita hari ini. Abang harap cerita kali ini menjadi iktibar dan pengajaran. Seramnya tak berapa banyak abang akui, tapi pengajaran memang cukup besar. Bagi abang yang belum lagi bergelar suami, ini betul-betul menjadi pengajaran yang baik untuk abang. Akan ku junjung bini nanti kalau dapat kahwin lah. Jadi, terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Perapan sate masih lagi ada promosi, beli 3 RM80. Lepas tu, sambal lara beli 3 dapat RM33. Abang kurangkan harga. Dan juga coklat moist JSPL. Kalau nak beli, boleh tekan link yang abang sediakan dekat bawah setiap video. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.